أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bukan kita tengok fasal yang kelima, bukan faraj. Itu fasal apa, lidah kan? Perut. Betul lah. Kita tengok fasal faraj, fasal yang kelima. Faraj, fasal yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ada tak? Betul kan? Hari tu bulan lepas kita tengok cerita pasal perut lah kan, makan lebih, makan jangan syubhat semua kan. Ni fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Bila sebut faraj ni dua-dua, kena kat lelaki, kena kat perempuan. Sebut faraj ya. Okey. Mana-mana tak apa. Jadi bila sebut faraj ni, dia kena kedua-dua. Kena kat laki-laki, kena kepada perempuan. Contohlah, kalau sebut zakat, kena kat laki ya. Sebut faraj, dua-dua pun kena, kan, laki-laki dan perempuan. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia bagi engkau akan faraj kerana kegunaan yang bangsa akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia. Dengan faraj ni kita boleh ada anak, boleh ada anak. Taat dekat situ mengadakan anak yang soleh, kan. Macam tu. Saya ingat masa saya belajar dulu, guru saya cakap, dia kata benda-benda taat yang kita buat ni semuanya melawan hawa nafsu. Perkara-perkara taat yang kita buat semuanya melanggar kehendak nafsu, kecuali anak. Kecuali nikah, buat anak. Yang tu tak kena, yang tu tak langgar kehendak nafsu. Kan. Sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya berkahwinlah oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak-anak, maka bahwasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Jadi Rasulullah suruh kahwin dan beranak pinak, kan. Fa inni mubahin, kerana aku itu megah-megah. Rasulullah suka umat dia yang ramai pada hari kiamat nanti, kan. Kahwin bagi dapat anak ramai. Tapi jaga sungguhlah, bukannya saya buang macam tu, kan. Suka. Dan sabda Nabi SAW, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu. Artinya apabila mati manusia, nescaya putus oleh amalnya melainkan daripada 3 perkara. Bila manusia mati, semua amal putus, tak ada dah, kan. Tak ada dah pahala yang sentiasa berkembang untuk dia, tak ada, kan, sebab dia tak boleh nak beramal dah. Tapi ada 3, kan, melainkan 3, kan. Yang pertama waqaf, kan, sedekah lah. Waqaf tu maksudnya sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Amalan yang kita sedekah tu sentiasa mengalir, pahala tu sentiasa mengalir, sehingga kita mati pun dia masih lagi berjalan pahala tu. Itu sedekatin jariah. Di sini disebut waqaf. Contohnya tanah, kan. Tanah ni kita infak untuk buat masjid, untuk buat surau. Jadi bila kita mati, pahala tu sentiasa berjalan. Orang guna tanah tu, kan, dengan tapak masjid, tapak surau, solat berjamaah di situ, kuliah di situ. Jadi pahala tu sentiasa berjalan walaupun kita dah mati. Ini dipanggil sedekah jariah.
kan, sedekatin jariyah, kan, sentiasa mengalir, kan, pahala tu sentiasa mengalir, sedekah jariah. Dalam ni musannif sebut waqaf, waqaf, kan, sebab waqaf ni benda yang terus berterusan, dia tak habis, kan, yang berterusan. Contohnya minyak wangi habis tak? Minyak wangi habis tak dalam masjid, habis tak? Habis. Jadi minyak wangi tu bukan waqaf, dia yang waqaf ni yang berterusan, kan, yang terus macam tanah ni, surau ni, berterusan tu, kan, selagi masih lagi berjalan, tuan yang mula-mula menginfakkan tu dapat pahala jariah, kan, yang berterusan mengalir, kan. Ni satu, kita mati pahala masih berjalan, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia, ilmu yang disampaikan, kemudian orang dengar, orang tu amal, orang tu dapat manfaat dengan ilmu yang kita sampaikan tu. Jadi selagi orang tu beramal, jariah lagi, kan, amalan tu pahala tu masih lagi mengalir, kan, pahala tu masih mengalir. Ilmu yuntafa'u bih, kan, ilmu yang bermanfaat, kan, kita sampaikan, orang tu dengar, orang tu buat. Jadi pahala tu masih mengalir selagi mana orang tu buat, walaupun kita yang ajar ni dah mati, kan, walaupun kita yang ajar ni dah mati. Tak kira lah ajar apa, kan, kawan ni dia kenal alif bata, dia kenal membaca daripada kita ajar dia sampai dia boleh baca Al-Quran, kan, dengan kita mati, dan dia ni terus membaca Al-Quran, hantar kat pusat tahfiz, hafal Al-Quran. Dia belajar Al-Quran dengan siapa? Belajar membaca tu dengan kita yang ajar ni dah mati, pahala mengalir terus, kan, tu mengajar, kan, mengajar ilmu yang bermanfaat, ajar dia Al-Quran, ajar dia membaca, kan, bermanfaat. Kemudian wa waladin soleh yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan anak soleh ni untuk si ibu bapa tadi, kan, anak soleh, kita melahirkan anak yang soleh, anak soleh ni doakan kita. Jadi berterusan, walaupun kita dah mati, anak soleh ni doakan kita dapat sesuatu daripada anak yang soleh ni. Anak yang soleh ni dia beramal baik, kan, dia beramal soleh, hasil daripada didikan kita, ajaran kita mati, amal baik dia tu dia tak payah niat pahala kat kita dah, kita dapat selalu, ada habuan untuk kita, kerana dia menjadi soleh daripada didikan kita. Faham tak? Ada habuan. Tu anak soleh, kita didik dia jadi orang baik, jadi anak yang soleh, jadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, kita didik dia, kan, kita mati, jadi anak kita tu dia jadi orang yang taat, hamba yang taat kerana didikan kita ni, kan. Jadi kita akan terus mendapat habuan daripada anak yang soleh tadi, kan, terus dapat habuan. Tu kelebihan. Jadi ni lebih kat mana ni? Ini kelebihan faraj tadi, kalau digunakan dengan yang betul, dengan cara betul. Kita dapatkan anak tu, kita bentuk dia, bimbing dia cara agama, kan, jadi orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, taat ibu bapa, dan amalan dia menjadi orang yang baik, orang yang taat, sampai kita mati, kita masih lagi mendapat habuan. Tak putus. Tiga benda ni lah, pahala tak putus, sedekah jariah, iaitu wakaf, ilmu yang bermanfaat kita sampaikan, dan orang tu beramal apa yang kita sampaikan tu, kan, anak soleh, kan, anak yang soleh. Ni tiga benda ni lah. Ini untuk ni, kan, untung besar, keuntungan yang besar. Jadi kalau orang yang mati tu, kalau dia dihidupkan semula, yang pertama sekali dia nak buat apa? Tu kalaulah diandaikan, tak berlaku pun, tapi diandaikan orang yang mati tu dihidupkan semula, dalam kubur tu dibangkit semula, apa yang mula-mula dia nak buat? Sedekah dulu dia nak buat. Tu kelebihan sedekah tu. Sedekah bagi, kan, jadi tak rugi. La yang qusu anis sedekah, tidak berkurang pun harta daripada kita bersedekah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, sedekah. Sedekah ni bagi dekat orang yang perlu, tu sedekah, kan. Innamas sadaqatu lil fuqara, sedekah tu untuk orang yang perlu, orang yang memerlukan, fakir, untuk fakir-fakir miskin, tu sedekah, kan. Bagi dekat orang yang tak perlu, lain pula nama dia hadiah, kan, boleh hadiah, bagi kerana nak memuliakan orang tu, kerana kita nak muliakan orang yang kita bagi tu, itu dia bagi, tu nama dia hadiah,
kan. Bagi kerana orang tu memerlukan, tu sedekah. Sedekah ni yang lebih. Kan sedekah dengan hadiah mana lebih? Sedekah lebih. Bagi dekat orang yang memerlukan, sedekah. Kan. Ingat sedekah ni ada dua, satu sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib zakat tu. Tu sedekah wajib tu. Sedekah zakat tu bagi dekat orang yang memerlukan. Kita bagi dekat orang yang memerlukan zakat tu. Dan hukum sedekah itu adalah wajib. Kan. Dan ada sedekah sunat. Sedekah sunat biasa-biasa ni lah. Kan. Yang selain pada zakat, pemberian pada orang yang memerlukan, itu namanya sedekah yang sunat. Kan. Jadi dan di antara sedekah wajib dan sedekah sunat, sedekah wajib lebih afdal. Sedekah yang wajib lebih afdal. Jadi kalau nak sedekah sunat, sedekah wajib pastikan selesai. Kan. Tak maulah dia sedekah sunat tapi sedekah wajib tak bagi, tak jadi kak. Kan. Sedekah wajib boleh bagi. Ada. Ada aturan. Tak ada wajib sedekah. Sedekah sunat kalau tak cukup aturan bagi sedekah sunat. Kan. Kalau sedekah wajib dah cukup aturan, cukup syarat semua, tak bagi juga, dia bagi sedekah sunat tak jadi juga. Kan dia kena selesai. Kalau ada sedekah wajib kat atas dia kena selesaikan dan tunaikan dan laksanakan, amalkan sedekah sunat. Macam tu lah. Sedekah wajib. Apa nama? Ni sedekah. Pahala mengalir. Pahala mengalir. Tak rugi orang sedekah, tak rugi. Sampaikan ilmu pun tak rugi. Orang yang dengar tu amal dapat lah. Kan. Sampaikan ilmu. Macam tu lah. Kita ajar anak kita baca Al-Quran, ajar alif bata, dia kena alif kat kita, dia kena ba kat kita, dia kena ta kat kita, dia kenal huruf Al-Quran, dia boleh baca Al-Quran, dan dia orang yang beramalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Kan. Dapat kat kita tu. Habuan tu dapat walaupun kita mati, walaupun kita dah mati nanti. Kan. Ilmu yang bermanfaat. Betul lah. Dan anak yang soleh, kan, yang mendoakan untuk ibu bapa dia. Macam tu lah. Artinya apabila mati manusia, nescaya putus oleh amalnya melainkan daripada 3 perkara. Pertama wakaf, kedua ilmu yang diambil manfaat dengan dia, dan ketiga anak yang beriman yang mendoa baginya. Habis. Macam tu lah. Dalam sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kan ada tambahan lagi, la yanqus minhu ajra. Kan. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, siapa menunjuk ke jalan kebaikan, kan, lalu diamalkan oleh orang lain atas jalan kebaikan yang ditunjukkan tu, kan, diamalkan, maka bagi dia, orang yang menunjukkan jalan kebaikan ni, pahala sebagaimana orang yang membuat kebaikan sebagaimana yang ditunjuk tadi, tidak berkurang. La yanqus, tidak kurang pun, sama ya. Dia menunjuk satu jalan kebaikan lalu diikuti, maka orang yang mengikut ni dapat pahala. Pahala dia tu pun dapat sama dekat orang yang menunjuk kebaikan tadi. Itu kelebihan. Kan, kelebihan. Kan ada sebut adallu alal khair kafa'ili. Kan, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang membuat kebaikan tu sebut pahala dia tu. Kan. Jadi sama-sama kita loba lah untuk menyampaikan ilmu dan menunjuk jalan kebaikan sampai diikut oleh orang lain. Kan, pahala dia lebih. Kejahatan pun sama agak lah. Kejahatan pun dapat juga. Ada dalam hadis tu, saya lupa hadis, man sanna sunatan qabihah. Kan, siapa yang memulakan jalan kejahatan, kan, lalu diikuti oleh orang lain, maka bagi dia pun dosa juga sebagaimana dosa orang yang mengikut jalan kejahatan yang ditunjuk oleh dia tu. Sama. Kan, sama je. Betul lah. Dapat sama ya. Memulakan kejahatan sampai orang ikut, orang pun buat juga, dia dapat dosa sama macam orang-orang yang mengikut jalan kejahatan dia. Nauzubillah. Jalan kebaikan pun macam tu juga. Kan? Kalau sedekah macam ni, sedekah makan-makan ni, macam mana nak sedekah tu kira macam sedekah apa? Memerlukan atau tidak? Ni ya. Ni sedekah je ni. Tapi
Bukanlah pada orang yang memerlukan kan. Hmm. Ada orang semua kena kenyang tu. Lepas sunat lah tu. Ha? Lepas sunat. Dia pemberian sunat lah, pemberian sunat. Kalau orang yang memerlukan dia jadi sedekah. Kalau tak memerlukan dia tak sedekah. Dia nama hebah bagi macam tu jelah. Ya. Hadiah ataupun hebah. Hebah pemberi macam tu je. Kan. Kalau kita memerlukan, sedekah lah, jadi sedekah, taraf sedekah. Kan. Maknanya memerlu ni buat ketika tu kebetulan dia betul-betul lapar. Dapat orang tu kita kira perlu dah kan. Kalau sedekah. ada keperluan tu orang tu susah sangat tu dah. Maknanya keperluan tu ketika itu kan. Faham saya tu bukan ada keperluan tu. Tapi macam ni sekarang sebut lapar, tidak ada orang bagi makan gitu kan. Fikir dah nak sedekah tu kan. Atau macam mana? Yang saya faham, orang memerlukan memang dia tak ada kewangan yang cukup untuk beli nasi misalnya, kita bagi. Saya faham macam tu. Itu sedekah. Yang ni pemberian hebah, kan. Boleh jadi hebah dan dengan niat yang bagus lah. Mungkin untuk memberi makan penuntut ilmu, kan. Maknanya pahala tak dapat. Pahala dapat. Tapi taraf masing-masing tu berbeza lah, taraf pemberian tu, kan. Berbeza. Betul lah. Itu sedekah macam tu. Sedekah memberi kepada orang yang memerlukan. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Tu. Ditulis baginya, kedua ibu bapa, seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Tu. Jadi anak yang soleh ni, dia buat baik, mak ayah dapat sama. Anak yang soleh ni dia tak payah niat. Dia bersedekah, dia baca Al-Quran, dia bangun malam, tahajud, dia berselawat. Dia tak payah niat, pahala ya Allah, pahala yang aku buat amal ni untuk ibu bapa aku. Dia tak payah niat macam tu. Dia buat baik ya, dia buat baik, mak ayah dapat selalu. Tu kelebihan anak soleh tu, kan. Jadi dah ada anak, bimbing jadi anak yang soleh, kan. Anak yang betul-betul berpegang teguh dengan agama, kan. Ibnu Hajar kata ditulis baginya seumpama segala amal baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Anak dia buat apa? Anak dia selawat, anak dia baca Al-Quran, anak dia sembahyang sunat, solat wajib, jamaah, sama, ditulis juga perkara yang sama kepada kedua ibu bapa dia, kan. Itu kelebihan besar tu, anak yang soleh, kan. Kalau cucu tak ada kot. Cucu lain lah. Cucu tak sama macam anak. Kan. Cucu lain lah. Betul lah. Kalau cucu kita pun ada baca Quran dapat juga. Kita dapat dekat ilmu yuntafa'u bih tadi. Kita dapat dari segi ilmu yang kita bagi kat dia bermanfaat. Kan, kita ajar dia Quran, dia kena alif kat kita, dia kena huruf ba kat kita, dia tahu baca dekat kita, dan dia amalkan Quran tu, dapat lah. Dia baca Quran, nak, kan, kita dapat sekali. Kan dulu sekarang pun ada lagi rasanya. Tak malam lepas maghrib, budak-budak datang rumah kita belajar mengaji, kan, belajar baca Quran. Orang dulu kan, sekarang pun ada rasanya, kan, datang, kita pun ajar. Tak apa, bagus, kan. Kalau dapat buka pusat pengajian Al-Quran ke, kan, kita ajar hak kita reti je, tak apa, kan. Ya, aku ni tak reti apa ni, aku reti baca Quran, kan. Quran aku boleh lah, kan. Nak ajar budak-budak Iqra tu, buat lah, buka pusat pengajian Iqra, kan. Budak datang, kita ajar. Banyak, berapa ramai anak-anak yang boleh baca Al-Quran di tangan kita. Pahala tu, ilmu yuntafa'u bih, macam tu lah. Baca Iqra, tu lebih tu. Ditulis baginya. Sebab tu ganti rugi Allah Ta'ala bagi lebih apa terhadap orang yang mati kematian anak kecil, kan. Apa ganti rugi dia? Apa dia? Kematian anak kecil tu, anak tu tunggu depan pintu syurga tu, kan. Sebab nanti apa kerugian yang kematian anak kecil? Diumpamakan seolah-olah lah kematian seorang anak yang soleh. Jadi balasan dia, ganti rugi dia Allah Ta'ala bagi tu, tunggu depan pintu syurga tu, nak panggil kita masuk sekali. Macam tu lah ganti rugi dia.
Sebab tu lebih orang yang mati kecil ni, kan, orang yang ada kematian anak kecil, orang yang ada kematian anak kecil, Kalau kan, mak bapak dia buat dosa. diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tu syafaat anak kecil dia panggil, kan, syafaat anak kecil. Dia yang boleh beri syafaat ramai lah. Anak kecil, orang yang soleh, para nabi, para anbiya, orang yang mati syahid, kan, orang yang boleh bagi syafaat ni. Di antaranya anak kecil. Anak yang soleh boleh bagi syafaat lagi. Anak yang soleh, kan, boleh bagi syafaat. Ada syafaat di akhirat besok Allah Ta'ala bagi, kan. Jadi itulah, disebabkan kelebihan tu lah. Padahal kalau anak tu besar elok, jadi anak soleh, tak jadi anak soleh pun tak tentu lagi. Kan. Tapi bila dia mati, Allah Ta'ala bagi ganti rugi dia seolah-olah anak yang soleh yang pergi. Kan, apa dia tunggu kita, dia ada kuasa untuk panggil kita, ajak kita masuk syurga sekali sama-sama dengan dia. Kan. Itu itu kelebihan orang yang kematian anak kecil. Jadi orang yang mati anak kecil ni di satu sudut tak payah sedih manalah. Bukan dia, hati dia memang sedih lah, tapi maksudnya dia ada kelebihan di sebalik ujian tu, kan. Ada kelebihan untuk dia, Allah Ta'ala bagi. Ada rahmat di sebalik tu, kan. Sedih memang sedih lah. Contohlah, Ustaz, ya, kalau anak tu dia dah tak cukup bulan, 7 bulan dia belum lahir meninggal. Itu adakah dia tunggu 7 bulan 7 bulan dah dah cukup. Dia macam ni, kalau lahir selepas 6 bulan, kan, kalau selepas 6 bulan ada tanda hidup, kan, ada tanda hidup dan ada tanda rupa anak Adam. Ada tangan ke, mata dah nampak, yang tu dah cukup. Yang tu diuruskan sama macam kita lah, dimandikan, kafan, tanam, solat tanam, kan, yang tu dah boleh. Yang tu boleh lah nak tak nama kan, hak tu. Tapi sebelum 6 bulan tak ada sifat apa, tak ada bentuk anak Adam, tak ada gerak-gerak tanda hidup, tak ada kriya-kriya pun tak ada. Yang tu tak ada apa lah. Yang tu tanam macam tu sajalah. Tanam macam tu saja. Dia macam lebihan saja, lebihan daging macam tu, kan, tanam, tak ada apa yang tu. Yang tu tak sabun nama tak apa. Dia tak ada lagi. Dia belum ada. Kan. Betul lah. Ditulis baginya, okey. Tiada, macam mana ni? Dia kena oleh anaknya. Tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Kan? Okey, anak yang soleh, kan? Ditulis kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh tadi tu, sama dicatat juga pada ibu bapa dia. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si anak tak dicatat untuk ibu bapa. Kebaikan akan dicatat. Tu kelebihan. Kan? Tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Ibn Hajar kata, amal anak yang jahat-jahat tak dicatat kepada ibu bapa. Amal baik-baik anak yang soleh tadi dicatat untuk ibu bapa, kebaikan yang dapat. Kan dapat. Macam tu lah, tu kelebihan. Macam tu juga kalau kita tak jaga anak kita elok-elok, kan, kita tak bimbing dia, tak ajar dia, kan, dia pun buat dosa. Yang tu kita tak tanggung dosa dia, tapi kita berdosa lah sebab kita tak tanggung jawab, kita tak bimbing dia elok-elok, kan. Kemudian dia pun buat dosa. Dia buat dosa banyak mana pun kita tak tanggung, tapi kita berdosa kat mana? Kita berdosa pada awal lagi, iaitu tak ajar dia, kan. Tapi menanggung dosa dia tak menanggung pun. Macam tu lah. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Tidak menanggung satu dosa, satu orang dosa orang lain tak tanggung. Tapi kita berdosa lah. Kita berdosa kat mana? Berdosa tak ajar dia, kan, lepas tanggungjawab. Kita tak menunaikan tanggungjawab dengan baik. Dosa kat situ lah, kan. Kemudian dia, budak tadi mencuri, kita dapat ke dosa mencuri? Tak dapat. Kita dosa kat mana? Dosa tak ajar dia. Macam tu. Dosa tak ajar dia. Kalau dah ajar tak jadi juga, nak buat macam mana? Kan, yang tu Allah Ta'ala lah yang bagi. Kan, kita tak boleh bagi innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebenarnya engkau itu tak boleh bagi petunjuk pada orang yang kau kasih, tetapi Allah Ta'ala lah yang bagi petunjuk pada orang yang
pada siapa yang Allah Ta'ala nak. Kan, kita ajar saja. Demikian lagi, menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Kan, yang tadi kegunaan akhirat, melahirkan anak yang soleh, kan, melahirkan anak, anak yang soleh tu kegunaan dia ke arah akhirat lah. Kan, iaitu nak, dan satu lagi untuk melakukan taat. Taat apa? Taat itu Rasulullah suruh ada anak, kan, fa inni mubahin, kan, sesungguhnya aku suka, aku megah dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Jadi kita pun nak ada anak. Taat dah tu, di situ tu dah taat. Amal akhirat tu nama dia, kan. Dunia kat mana? Demikian lagi, menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Apa dia? Iaitu bersedap-sedap dengan jima' dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima' itu. Kan, nikmat yang dapat dengan jima' tu, dan kita pun suka, bergembira, terhibur dengan anak-anak. Itu kegunaan faraj ke arah dunia. Dosa tak? Tak dosa pun. Baguslah. Kan? Nah, tu nah. Dalam kitab Bahrul Madhi, kan, disebut antara hikmah, kan, Allah Ta'ala tunjuk bagi rasa kelazatan jima' tu. Di antaranya Allah Ta'ala nak cerita, yang ni dalam dunia ni. Di akhirat ada nikmat yang jauh lebih hebat daripada tu lagi. Di akhirat Allah Ta'ala nak beritahu yang tu, kan, ada nikmat yang jauh lebih hebat, lebih nikmat, lebih lazat daripada nikmat tu. Kan, dalam kitab Fathul Majid, Bahrul Madhi, tu nikmat. Tentulah. Sebab tu kalau dosa, balasan dia pun keras kat dunia ni. Kan, sebab nak sepadan dengan nikmat yang dia dapat tu. Apa dosa dia? Apa balasan dia? Azab dia. Kalau dah kahwin apa? Rejam sampai mati. Kan, rejam sampai mati. Jadi nak bagi seimbang, nak bagi adil antara tu, dia dah dapat nikmat yang paling lazat. Jadi dengan cara dosa, jadi dia pun diseksa dengan cara yang paling perit sekali. Kan, setelah nikmat yang dia dapat dengan berdosa tadi. Kan. Jadi antara nikmat dia lagi, antara hikmah dunia lagi, kan, kelebihan dunia farad ni apa dia? Dapat juga kita ni terhibur, bersuka-suka dengan sekalian anak yang kita dapat dengan cara jima' tadi. Kan, anak. Bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia, anak-anak tu. Kan, anak-anak. Al-mal wal banunu zinatul hayatid dunya. Kan, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya. Anak-anak, harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Kan, kalau kita hidup tak ada harta, tak ada anak, apalah sangat yang kita rasa ni daripada hidup ni. Kan, tak ada apa. Ada harta, ada anak, itu perhiasan. Kan, kehidupan dunia. Artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Kan. Kan. Ni dapat anak kan, nikah lah. Dia, manusia ni dia ada syahwat. Syahwat ni disuruh buang ke tak? Syahwat faraj kan, kena buang tak? Tak buang. Kawal dan guna dia ke arah, maksud apa? Gunakan dia ke arah yang halal, iaitu nikah. Kan, dia tak suruh buang. Dia ada kepercayaan agama Buddha misalnya, kan, yang tu dia suruh buang. Tak mau lah yang tu. Kan, ada kan Buddha, kan, Sami dia tu sekarang tak tahulah, kan. Tapi yang kita faham, Sami dia tu tak mau perempuan, tak kahwin, duduk macam tu. Kan, dia halang fitrah manusia tu, dia halang. Tak jadi tu, tak jadi. Sebab tu kita tengok ada Sami Buddha rogol, cabul, kan.
Sebab terhalang yang sebenarnya fitrah, kan, yang terhalang yang sebenarnya fitrah manusia tu. Jadi benda tu kita Islam tak halang. Islam selalu ke arah jalan yang betul, kan, selalu ke arah jalan yang sebenar. Islam tak halang, tapi dia kawal, dia urus dengan betul. Kahwin lah, kahwin. Macam tu lah. Imam Ahmad kata apa? Dia kata nikah ni membersihkan hatiku an ibadati rabbi, takhallus qalbi an ibadati rabbi, membersihkan hatiku daripada untuk aku beribadah kepada Tuhanku. Nikah ni, kan, dia kalau orang tak nikah hati kecamuk, kan, kecamuk kan, ini nikah hati dia lega, selesai, kan, ibadah, untuk ibadah. Itu juga gunanya faraj untuk akhirat. Selesai. Itu lah. Firman Allah Ta'ala, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, kan, artinya dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak, kan, dihiasi manusia kasih syahwat, keinginan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, kan. Manusia ni dihiaskan dengan itulah, dengan keinginan macam tu, keinginan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, kan. Bermula mensyukurkan ini anggota memelihara daripada yang diharamkan. Cara nak bersyukur nikmat farah apa dia? Kita pelihara dia daripada yang diharamkan oleh syarak. Jaga dia daripada yang diharamkan oleh syarak. Kan, itu cara nak mensyukuri nikmat faraj. Kan, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yadkhulun nasun nara faqala al-jawfan al-famu wal faraj. Kan, qad su'ila alaihi salatu wasalam an aktsari ma yudkhilun nasun nara faqala al-ajwafan al-famu wal faraj. Kan, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, daripada apa paling ramai orang yang memasukkan manusia ke dalam api neraka, apa dia? Rasulullah kata al-ajwafan, dua lubang yang memasukkan ramai manusia ke dalam api neraka. Apa dia? Famu wal faraj, mulut ni, lubang mulut ni, dan juga lubang faraj. Ini dua benda ni banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Kan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi wa rijlaihi dakhala jannah. Siapa-siapa yang Allah Taala pelihara dia, daripada kejahatan di antara dua janggut ni, lidah, mulut lah, kejahatan janggut, kejahatan lidah ni, wa rijlaihi, dan kejahatan yang duduk di antara dua kaki dia, faraj lah. Kan, siapa-siapa yang Allah Ta'ala pelihara dia daripada dua kejahatan ni, dakhala jannah, dia masuk syurga. Artinya lidah dia terpelihara daripada bercakap yang tak elok, dan faraj dia terpelihara daripada benda-benda yang tak elok, yang diharamkan. Dakhala jannah, dia masuk syurga. Kan, pelihara dua ni, kan. Itu syukur, kan, mensyukuri nikmat faraj, jaga daripada perkara-perkara yang dosa. Kan, al-ainu tazni wan nafsu tatamanna, kan, wal faraju yusaddiqu dhalik aw yukadzibuh. Rasulullah kata mata itu berzina apabila melihat perkara-perkara maksiat, perkara yang diharamkan, mata berzina. Wan nafsu tatamanna, nafsu nak, nafsu dah mula berkehendak, nafsu nak. Mata berzina, tengok benda-benda yang diingini, benda-benda yang diharamkan oleh syarak. Nafsu bercita-cita nak dapat lah, nafsu nak dapat. Wal farju yusaddiqu dhalik aw yukadzibuh. Faraj lah yang akan menentukan nak laksanakan benda tu, dosa tu, ataupun nak menafikan benda tu. Nampak? Faraj penentu. Kan? Faraj penentu. Jagalah. Macam tu lah. Jadi jaga. Cara nak mensyukuri nikmat faraj adalah jaga faraj tersebut daripada perkara yang diharamkan, seperti zina dan liwat, kan, dan mengeluarkan air mani.
lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Ni jaga. Itu semua kejahatan faraj. Kejahatan faraj. Zina iaitu memasukkan hasyafah zakar, kadar hasyafah zakar ke dalam faraj wanita yang bukan halal dia, yang bukan isteri ataupun bukan isteri dia lah, kan haram lah. Itu zina nama dia, kan. Kalau dia dah kahwin, kan kena tangkap sabit kesalahan, ikut hukum Islam, rejam sampai mati. Kalau belum kahwin, sebat 100 sebatan, kan. Liwat, kan memasukkan itulah dalam dubur, masukkan zakat ke dalam dubur, kan, tu liwat. Ni semua kesalahan besar ni, kan. Hukuman liwat apa dia? Sama macam zina tadi. Kalau belum kahwin apa dia? Sebat 100. Kalau dah kahwin, rejam sampai mati, kan. Kalau liwat laki-laki, hubungan laki-laki sama laki-laki ni, kan. Ni sekarang ni disebut apa? LGBT, kan. LGBT. Dia perjuangkan benda tu. LGBT ni brand satu, digunakan untuk melaung hak dia. Dia nak melaungkan hak dia dengan menggunakan perkataan tu, LGBT. Hak dia untuk hidup sama-sama dalam masyarakat, dan perkahwinan dia diiktiraf. Dia nak yang tu, kan. Macam tu liwat, tak boleh tu. Dosa besar, kan. Dosa besar. Dan mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri, kan. Mengeluarkan air mani ni dua ya dalam Islam yang boleh dengan tangan. Mengeluarkan air mani dengan tangan dua ya yang dibolehkan, iaitu keluarkan air mani dengan tangan isi ataupun dengan tangan jariah. Jariah dah tak ada lah sekarang, hamba perempuan, kan, dah tak ada lah, kan. Isi okey boleh, dengan tangan sendiri tak boleh, haram. Tu nah. Tu zina, jaga. Liwat, kan. Dan memeliharanya daripada yang syubhah, kan. Seperti jima' pada nikah yang batal, kan. Jika taklid, ia akan yang berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada, nescaya adalah ia haram, bukan syubhah, kan. Macam ni ya. Dan jaga juga daripada perkara syubhah, kan. Jaga faraj ini daripada syubhah. Apa maksud, macam mana contoh jaga faraj ni daripada syubhah? Seperti jima', hubungan badan pada nikah yang batal, nikah yang batil, yang salah, yang silap, tak cukup syarat misalnya, tak cukup rukun, kan. Nikah yang batal. Kalau dia taklid dengan ulama yang mengatakan sah nikah itu, kan. Dalam bab nikah ni ada khilaf, kan. Dalam perkataan ulama tertentu tak sah, ulama ni kata sah. Jadi kita taklid ulama yang kata sah, kita pun jimat perempuan tu. Okey, itu nama dia menggunakan farad ke arah yang syubhah. Faham tak? Ada ulama kata sah, ada ulama kata tak sah. Kita taklid ulama yang kata sah, kita jimat perempuan tu, kan. Jadi itu menggunakan farad ke arah yang syubhah. Kalau yang tak syubhah apa dia? Tinggal, tak payah jimat, kan. Dia nak hati-hati. Kok lah yang kata tak sah ni betul, kan. Tu nama jaga farad daripada perkara syubhah, kan. Muta'ah tak boleh lah, kan. Muta'ah ni dalam Syiah, kan, nikah kontrak, kan. Nikah kontrak, nikah 2-3 hari, kan. Kontrak lah berapa hari, lepas tu tak ada apa hubungan dah lah, kan. Dia macam zina lah, senang. Zaman dulu ada, zaman Rasulullah, tapi bukan sahaja Rasulullah bagi, ada waktu tertentu, time perang misalnya, kan. Umat Islam dulu, kan, tentera Islam berperang, kan, jadi tinggal anak isteri 2-3 hari, kan. Jadi salah satu cara supaya tentera-tentera ni kuat balik, semangat balik, bagi nikah dengan orang perempuan kat situ, tempatan, kan, dipanggil nikah tu lah, nikah tu sekejap. Jadi untuk tu je, bukannya hukum tu halal berterusan, tak. Dan tempoh-tempoh tertentu sampai akhirnya nikah mut'ah tu diharamkan semula oleh Rasulullah SAW, diharamkan balik oleh Rasulullah, kan. Tu nikah mut'ah, kan. Zaman Rasulullah memang ada, tapi untuk waktu tertentu, kan, di ketika tertentu, nikah mut'ah.
Kan, sehingga Rasulullah haramkan semula, haramkan balik nikah tu. Kan riwayat Ibn Abbas. Kan, Rasulullah haramkan. Tapi tak seboh mana, tak sampai semua sahabat tahu nikah mutu'ah ni diharamkan dah oleh Rasulullah. Kan, sampai zaman Khalifah Umar sebar sekali lagi hadis Rasulullah yang mengharamkan mutu'ah ni. Kan, sampai benda tu lebih meluas. Oh, rupanya nikah mutu'ah, nikah kontrak ni dah diharamkan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar lah yang semasa dia jadi khalifah, benda tu lebih menyebar lagi. Kan, tentang keharaman nikah mutu'ah ni. Kan, jadi sekarang ni dalam kalangan kita orang Islam, kan, mazhab Syiah lah, Syiah di antara yang masih menghalalkan mutu'ah. Sebab dia memang daripada awal lagi tak setuju dengan Sayyidina Umar. Kan, Sayyidina Umar kata apa, dia tak mahu. Kan, jadi Syiah dia masih menghalalkan mutu'ah lah. Kan, dia kata mutu'ah masih ada dalam Islam. Kan, man lam yahilla bi mut'atina falaysa minna, kata Syiah. Siapa yang tidak menghalalkan mutu'ah kami ni, dia bukan daripada kalangan kami. Kan, tu nikah mutu'ah tak salah. Kan, tu zina. Zina lah pada kita. Kita kata tu zina. Betul lah. Macam tu. Jadi tu jaga faraj daripada syubhah. Kan, sama lah dari segi, sama juga mengeluarkan air mani dengan tangan ni. Kan, ada ulama kata boleh mazhab. Kan, tapi dengan syarat-syarat tertentu lah. Kan, dengan syarat-syarat tertentu. Kan, kalau ikut mazhab kita, kok mana pun haram, kok mana pun haram. Kan, jadi kita pun pakai juga, kita pun buat juga. Kita ikut ulama yang kata boleh. Setelah kita fikir, setelah kita baca syarat-syarat dah, kita tahu ini dah terpenuh syarat ni, dia kata, kita pun buat. Itu menggunakan farad ke arah yang syubhah lah. Kan, janganlah. Jadi, tapi syubhah ni dia kata, kan, dia kata syubhah ni jika tiada jika taklid, ia akan yang berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada nescaya adalah ia haram, bukan lagi syubhah. Kalau dia memang ikut pada pendapat ulama yang mengatakan nikah itu sah, boleh jima' isteri, kalau dia pegang dengan pendapat tu kan. Dalam masa yang sama ada pendapat ulama kata tak boleh, batal. Kan, tak boleh wati perempuan tu. Dia pegang pendapat yang kata boleh, yang kata boleh. Dia pun nikah, dia pun wati perempuan tu, jima' perempuan tu. Jadi dia menggunakan farad dia ke arah yang syubhah, pada perkara yang syubhah. Tapi kalau dia bersama juga dengan perempuan tu, dan dia tak bermaksud nak ikut pandangan ulama yang membolehkan. Dia tahu dah ulama ni kata tak boleh, ulama yang kata boleh dia pun tak tahu. Yang dia tahu dia jima' je. Waktu tu bukan syubhah, waktu tu haram. Kan, dia tak berniat ikut ulama yang membolehkan pun, dia pun tak tahu cerita tu. Yang dia tahu dia nak syubhah, dia nak wati perempuan tu. Kan, yang tu bukan lagi syubhah, yang tu haram. Kan, yang tu lah. Jika tiada nescaya adalah ia haram, bukan syubhah. Kan, bukan syubhah. Macam tu lah. Samalah dengan keluarkan air mani dengan tangan tu. Kan, dengan syarat-syarat tertentu. Kan, antaranya mazhab Imam Malik. Imam Malik antaranya membolehkan keluar air mani dengan tangan kalau dia dah sangat-sangat nak hampir-hampir berzina. Kan, hampir-hampir berzina. Kalau tak buat, dia berzina. Kan, jadi Imam Malik membenarkan. Kan, mazhab kita tak boleh, kok mana pun tak boleh. Tapi kalau buat juga, dia buat dosa lah, lepas tu taubat lah. Kan, macam tu lah. Beza kat situ ya, faham tak? Kalau dia buat juga, artinya dia buat dosa, lepas tu dia taubat. Macam tu lah. Kan, dia menyesal. Kalau yang tu, kalau mazhab Malik, keadaan tu membenarkan, cukup tak dosa lah. Kan, dia dapat elak zina. Itu panjang juga bahas tu, saya pun nak kena baca balik tentang pandangan tentang istimna' ni, disebut istimna'. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Apa? Rasulullah kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Kan, memuji orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Allah Ta'ala kata walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu orang beriman ni orang yang macam mana antara sikap dia yang dipuji oleh Allah Ta'ala, sekalian yang memelihara mereka itu
segala faraj mereka itu. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka itu memelihara faraj-faraj mereka. Allah Taala puji, jaga faraj mereka kan, daripada melakukan dosa dan syubhah. Kan, daripada perkara dosa dan syubhah. Kan, zina, liwat, semua tu dosa dan syubhah. Lagi satu, liwat misalnya, liwat kan, liwat sama-sama lelaki itu haram ijma'. Kalau buat memang dosa lah, buat perkara yang haram. Kan, liwat isteri pandangan yang dhaif dan sedikit di kalangan ulama, sikit dhaif, tak pakai pun. Pandangan yang dhaif boleh kan, tapi pandangan yang kuat, yang majority haram kan. Tiba-tiba dia nak pakai pandangan hak dhaif tadi, hak seorang tadi, hak tak ramai tu dia buat. Itu apa nama dia? Syubhah. Dia guna yang syubhah. Macam tu lah. Kalau dia tak ingat, kalau dia tak kosot langsung, tak pandang langsung pasal pandangan ulama yang bolehkan tu, dia main liwat je sini dah, yang tu haram. Macam tu kan, beza. Kan, ada yang boleh kan. Ibnu Arabi mazhab Maliki, kalau tak salah dia boleh kan. Tapi pandangan dia tu tak ra'i lah, pandangan lemah. Kan, yang kuat dan yang ramai ulama haram. Haram. Kan, jaga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Kan, Rasulullah kata yang paling aku takut sekali, kan, apa yang aku takut kat atas umatku, apa dia? Amalu qaumi Lut, itu amalan kaum Lut. Kan, liwat lah. Amalan liwat. Kan, amalu qaumi Lut, amalan kaum Lut, itu yang paling Nabi takut. Macam tu lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Qultu man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Hurairah, qala al-mutashabbihuna minar rijali bin nisa wal mutashabbihatu minan nisa'i bir rijal. Kan, Rasulullah kata 4 golongan, kan, yang berpagi-pagi mereka itu dalam kemukaan Allah, dan berpetang-petang mereka itu juga dalam kemarahan kemukaan Allah Ta'ala. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah kata al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, orang lelaki yang menyamai perempuan. Pondan, kalau sekarang ni pondan kita kata kan, orang lelaki-lelaki nak jadi perempuan. Wal mutasyabbihatu minan nisa bir rijal, dan juga orang perempuan nak jadi lelaki-lelaki. Kan, kita panggil bahasa apa kita? Kita panggil apa? Pengkit Pengkit. Kan, ni orang antara yang dilaknat ni. Kan, wallazi ya'til bahimah wallazi ya'til rijal, dan lagi siapa lagi? Orang yang apa? Yang mendatangi bahimah, haiwan. Apa nama? Dia berzina dengan haiwan, dia bersama dengan haiwan. Kan, wallazi ya'til rijal, dan juga orang yang berhubungan lelaki sama laki-laki. Kan, di antara orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kan, pagi petang Allah Ta'ala murka terus. Kan, na'udzubillah min zalik. Betul. Jadi Allah Ta'ala puji orang yang dapat pelihara zina ni, pelihara farad dia ni, Allah Ta'ala puji. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kan, dan ketahui olehmu, sikit lagi sebab mula lewat sikit tadi. Dan ketahui olehmu, mana dia? Hilang lah. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata. Kan, daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Kan, jadi tak sempurna jaga farad tu melainkan dengan jaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Walaupun tutup aurat, walaupun perempuan tu tutup aurat. Kan, lihat dengan syahwat, habis dosa untuk mata dia, zina mata dia panggil. Kan, macam tadi lah.
kan. Mata melihat, nafsu bercita-cita, faraj yang bertindak membenarkan atau mendustakan. Tu jaga tu. Kan, jadi nak, kalau ni kata pelihara faraj ni, pelihara juga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, perempuan yang haram dilihat, kan. Perempuan yang halal dilihat adik-adik kita lah, misalnya adik perempuan kita, mak kita, kan. Itu yang halal dilihat. Yang lain pada tu haram dilihat, walaupun tutup aurat, lihat dengan syahwat. Kalau ada hajat tak apalah, lihat. Contohnya berurusan jual beli dengan dia, kan. Yang tu bukan, kan. Itu berurusan jual beli, mengajar, kan. Ada urusan duniawi dengan dia yang perlu pada tengok. Tidak nak berurusan macam mana, macam mana tak boleh tak tengok, kan. Itu tak apalah, yang tak ada hajat ni, kan. Tengok pula bukan dengan syahwat. Tengok dengan syahwat haram juga, kan. Jaga mata daripada melihat perkara yang diharam dilihat, kan. Perempuan yang haram dilihat. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, kan. Memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, rupa perempuan, khayal, kan. Jadi jaga farad ni, jaga jugalah, jaga juga mata, jaga juga hati daripada berkhayal benda-benda yang tak elok. Dan juga memelihara perut daripada memakan yang syubhah, kan. Dan juga memelihara perut daripada makan perkara yang syubhah dan bersangatan kenyang, kan. Ni jaga farad, merangkumi 3 benda ni. Apa dia? Jaga mata daripada melihat yang haram, jaga hati daripada memikirkan rupa-rupa perempuan yang elok, khayal, dan jaga perut daripada makan benda yang syubhah, jaga perut daripada makan terlalu kenyang. Ini maksud jaga farad, kan. Jaga farad ini apa, sempurna jaga farad dengan jaga 3 benda ni, kan. Sebab apa ni kenyang? Sebab apa masuk benda syubhah? Sebab apa kenyang? Terlampau kenyang ni tak boleh. Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Kenyang, masuk benda yang syubhah, kan. Itu semua mendorong hati untuk berzina, mendorong syahwat seseorang berzina, kan. Yang mana ia adalah sebesar-besar segala dosa besar, kan. Sebesar daripada perkara dosa-dosa besar, kan, berzina ni, kan. Dengan ijma' ulama', ijma' para ulama', zina adalah dosa yang paling besar, kan. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang Islam, kan. Kufur, kafir lah, dosa paling besar sekali. Kemudian membunuh orang Islam tanpa hak, dosa besar. Ranking nombor 2. Nombor 3 siapa dia? Nombor 3 zina, kan. Di antara dosa-dosa besar. Jagalah, kan. Jadi jaga farad, iaitu apa dia? Tak sempurna jaga farad melainkan dengan jaga juga 3 benda ni. Apa dia? Melihat perempuan yang haram dilihat, jaga hati daripada berkhayal, kan, rupa-rupa yang elok, jaga perut daripada makan benda yang syubhah, dan terlalu kenyang. Sempurna jaga farad dengan 3 benda ni. Kalau tidak, tak sempurna juga, kan. Ni jaga. Sebab apa pula jaga perut daripada makan kenyang? Sebab perut kenyang tu mendorong kepada zina. Na'udzubillah. Yang mana zina tersebut sebesar-besar dosa besar, kan, dengan ijma' ulama', selepas kufur dan membunuh orang Islam. Habislah. Habis. Sebab tu nikah, kan, ni nikah. Man istata'a bikumul ba'ah, macam mana Rasulullah kata, siapa-siapa yang mampu di antara kamu, wahai pemuda, belanja, kan. Lupa hadis dia, kan. Maka lupa lafaz Arab tu, maka kahwinlah. Rasulullah kata kahwin. Kalau dah, wahai pemuda, kalau cukup kamu belanja, cukup belanja kamu, kan, kahwin. Rasulullah pesan kahwin, kan. Kalau tak boleh kahwin lagi, puasa. Rasulullah pesan puasa. Sebab puasa tu menjadi benteng seseorang daripada maksiat, kan. Itu nah. Tengok perempuan, tengok macam mana, tengok yang tutup aurat, tengok tak boleh.
Yang tutup aurat pun tengok tak boleh. Tengok dengan syahwat tak boleh. Syawal. Kalau tengok ada hajat tak apa. Tengok yang ada hajat. Kalau ni mana ada orang tengok syawal? Maksudnya kita berusaha dengan semua orang. Tengok biasa. Biasalah yang tu tak apalah. Tak apa. Dengan syawal tak boleh lah. Tak boleh. Walaupun tutup aurat. Tu nak cerita. Yang tu lah. Macam tu lah. Tengok mata, tengok geram lah. Tak lihat tu. Geram dia tengok. Duduk semua tu, mata tu tengok. Syahwat lah tu. Syawal. Tengok. Kan geram lah tengok dia ni. Tengok ni ustaz tu hidung pula Allah. Lagi tak boleh. Memang tak boleh lah. Oh, tak boleh? Tak boleh. Haram. TV gini tengok TV ni kan. Bila ustaz tu perempuan lawan tu tengok Allah. Dia zina mata dia panggil. Kan? Aku ada apa? Ada keperluan. Ada hajat. Oh, ada hajat. Ada hajat tak apa. Kita ada keperluan lah. Ada keperluan. TV tu hajat aku lah TV. Kan. Ada keperluan tak apa. Kan. Belum boleh Kalau tak ada keperluan tak payahlah. Tak boleh tengok. Kau tengok juga berdosa lah. Lepas tu minta ampun. Jangan anggap yang kita tengok, jangan anggap perbuatan yang haram kita buat tu halal pula. Jangan anggap macam tu. Hak tu lagi teruk. Alang-alang buat dosa lepas tu minta ampun, tu tak apa lagi. Kan. Tapi tak usah lagi kata saya suruh pula. Kan. Kan. Tidak. Tengok tidak dengan syahwat. Tidak dengan syahwat. Tapi hanya tengok gitu je lah. Lawa tu orang juga. Tak boleh lah. Tak tahu, dia tahu lah, dia tahu dah tengok syahwat ke tak. Kan. Dia sendiri tahu tengok dengan nafsu ke tak. Kan. Macam tu lah. Nanti kita belajar itu kan. Bukan tengok perempuan je. Tengok laki-laki comel pun tak macam tu. Tak boleh macam tu juga. Sama je hukum. Lelaki handsome tu boleh? Ha? Comel tu ke? Comel. Lelaki handsome tu kan? Tengok hajat lah. Tengok dengan syahwat. Jadi korban. Tengok dengan syahwat tak boleh. Itu laki-laki. Tapi dia comel. Kan. Laki-laki comel. Amrod. Budak tak tumbuh janggut lagi. Tak tumbuh misai lagi. Comel. Kan. Tengok dengan syahwat. Dosa. Haram. Macam tu lah. Macam tu lah. Bahkan kalau perempuan, kalau kita suka, kita boleh nikah. Kalau budak lelaki ni tak boleh buat apa. Kan. Dosa situ. Alhamdulillah. Macam tu lah. Jaga. Tapi tu zaman-zaman umur 22, 30 tu boleh tengok syahwat tak? Dengan 60 dah ada tu. Tak ada dah. 60 dah ada syahwat, orang dah hilang dah. Tak apalah tu. Kan. Tu jaga. Semua fikir mati lah ni lah. Bagi. Tu jaga syahwat. Apa nama? Jaga dosa faraj. Macam tu. Jadi antara jalan dia yang belum nikah, kahwin lah. Nikah lah antara dia. Macam. Ustaz. Ada? Jadi tu Masalah sekarang ni macam dia tu tak orang yang banyak duit. Semua dia boleh kan. Sihat, badan sihat. Tapi dia tak nak kahwin. Kan? Dia, kenapa dia tak nak kahwin sampai umur dia pun dah sekarang contohnya lah dah 40 50 tahun tak nak kahwin. Dia ada mampu, ada kemampuan. Semuanya ada kemampuan. Kan? Sedangkan Nabi SAW menggalakkan banyak umat. Tapi dia tak ada pun nak kahwin tu. Ada pendapat tak? Dia kalau dia syahwat dia tak terganggu, okey ya. Kan? Okey, tak ada masalah apa. Jadi tak apa. Dia kalau dia nikah pun sunat je. Sunat je. Dia benda tu tak jadi makruh untuk dia, tak haram untuk dia, tak apa. Kan? Kalau tak mengganggu lah. Tapi kalau memang menyeru pada kahwin, syahwat dia tu kau tidak berdosa, macam tu jadi wajib untuk dia kahwin, untuk dia nikah. Kan jadi wajib pula. Macam tu lah. Kan. Dia hukum nikah macam tu. Dia tengok berkait dengan keadaan seseorang. Macam tu lah. Keadaan seseorang. Hukum nikah. Tengok masalah seseorang tu tengok. Kan. Dia hukum nikah ni ada kala sunat, ada kala wajib, ada kala
haram pun boleh jatuh juga nikah ni. Kan dia tengok seseorang. Hukum dia tu berdasarkan seseorang yang nak nikah tu. Kan kalau dia nikah sebab nak balas dendam, haram lah nikah dia tu. Kan kalau dia tak berkemampuan nak nikah kan, tak berkemampuan, tak cukup harta untuk mengurus pernikahan dia nanti, rumah tangga dia nanti, tapi nak kahwin juga, makruh. Kan makruh. Kan dia ada hukum masing-masing, ada hukum tersendiri berdasarkan seseorang. Betul lah. Tapi kalau orang tu dia kemampuan kelelakian dia tak kuat, tapi nafsu dia ada, tapi dia kahwin, itu jadi haram je kan? Haram tak? Yang tu lah. Orang lelaki dia punya kemampuan kelelakian dia dah tak mampu nak kuat, nak mampu lah, tapi nafsu ada. Kahwin juga ada. Kahwin juga. Jadi haram ke tak haram? Yang tu kalau kalau benda tu membawa kepada kezaliman kepada pasangan dia, tak boleh lah. Kan dia jadi zalim terhadap isteri kan, benda tu jadi haram lah kalau bawa kepada kezaliman lah. Kalau tak bawa kepada kezaliman, misalnya si pasangan dia rela ke, tak ada masalah ke, kan macam tu lah. Tengok keadaan, tengok kes macam tu lah. Buat nikah. Jadi kalau orang menuntut ilmu ni, kalau kita tengok kat pondok-pondok kat Malaysia ni kan, tok guru kat pondok ni kat Malaysia, dia suruh belajar dulu. Kan penuntut ilmu, orang pondok ni dia suruh belajar dulu. Belajar sampai 10 tahun umur semua. Nikah lah dia kata. Lepas tu nikah. Kan tengah-tengah belajar ni jangan nikah lagi. Kan ganggu pelajaran dia kata. Kan habis tu kalau perasaan nak nikah juga, tak apalah. Rasulullah kata puasa. Kan tahan. Kan jangan nikah lagi. Kan sebab tak kemampuan lagi. Sekarang menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu bukan bekerja lagi. Ilmu nanti habis selesai menuntut ilmu, nikah lah. Tapi habis tu macam mana? Hujak puasa. Kan itu biasa. Kalau dulu, sekarang saya tak tahu. Kalau dulu biasa macam tu lah. Tok guru pondok dia macam tu. So pelajar dia menuntut ilmu dulu, nikah nanti dulu. Tapi kalau di sebelah Yaman tu, pondok-pondok kat Yaman, pelajar-pelajar dia nak kahwin, dia bagi kahwin berkemampuan, kahwin kan bagus, kahwin muda. Kan kalau kat pondok ni tak boleh. Kat pondok kat Malaysia ni kebiasaannya tak. Dia kata ilmu mazbuh baina fakhidhayil mar'ah. Ilmu tu disembelih di antara dua paha perempuan. Jadi nikah tu menghalang daripada proses menuntut ilmu, agak menghalang. Kalau di sebelah Arab, misalnya di Yaman ke, itu kalau kita tengah menuntut ilmu nak kahwin, tak ada masalah. Kan kahwin awal. Kan kahwin, tak masalah. Bahkan yang saya dengar Syekh Nuruddin, pernah tahu Syekh Nuruddin Al-Banjari tu kan, yang saya dengar lah, wallahu alam, yang saya dengar daripada kawan-kawan, kata Syekh Nuruddin Banjari pun, dia pun tak ada masalah kalau anak murid dia nak kahwin. Anak murid dia tengah belajar ni, tengah menuntut ilmu ni kan, nak kahwin, tak ada, kahwin dia kata. Kahwin. Habis tu belanja macam mana, ni tengah belajar ni, tak kerja lagi, tak ada duit, tak apalah. Yang suami, pihak laki-laki, keluarga laki-laki yang sponsor, keluarga perempuan yang sponsor, tak ada masalah apa, menuntut ilmu kan. Tapi ni yang saya dengar lah, Syekh Nuruddin macam tu. Kan boleh kahwin. Dia lagi ada apa? Tak ada apa dah. Seperti sini tak ada apa. Baik. Saya teringat masa saya duduk di Jawa dulu, di situ dalam ma'had tu ada perempuan, ada lelaki lah, muslimat. Tapi lelaki-lelaki tak boleh nak tengok perempuan sebab memang terlindung semua lah. Dia punya benteng tu antara lelaki dan perempuan kan, tak boleh tengok. Tapi dalam menuntut ilmu tu, guru dia yang tolong cari jodoh untuk anak murid dia. Kan jumpa jodoh, dia kahwin lah, dia jodohkan. Jodohkan. Lepas tu pelajar tu yang pasangan ni berkhidmat lah kat pondok tu. Kan berkhidmat cukup masa, keluar dakwah lah, balik kampung masing-masing berdakwah. Tapi sementara tu duduk khidmat kat pondok, kat ma'had tu,
Cara khidmat ni maksudnya mengajar dan sebagainya kan. Cukup time balik dakwah, kan nikah. Macam tu boleh buat macam tu. Sambil-sambil belajar nikah. Terserah pada guru masing-masing lah. Ada guru tak benarkan, ada guru dia benarkan kan. Terserah pada guru masing-masing. Itulah, kita berhenti sini dulu. Semua qala musannif telah berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubba man yuhibbuk, hubba man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min nufusina wa ahlina min ma'id barid birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.